Baru-baru ini Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mengarahkan beberapa agensi nasional untuk mencari pihak yang bertanggung jawab menyebabkan negara menanggung kerugian yang dianggarkan Rm4.5 triliun dalam tempoh 26 tahun disebabkan rasuah dan ketirisan. Ahli Parlimen Tambun itu berkata perkara tersebut perlu dipandang serius kerana ia melibatkan nilai integriti di peringkat nasional. Jika ditelusuri, jumlah Rm4.5 triliun bukan sesuatu yang sedikit bagi buat negara, terutamanya ketika keadaan ekonomi yang tidak menentu kini. Maka sudah pasti ia menimbulkan kekecewaan dan kekesalan yang besar buat seluruh anggota rakyat. Sekiranya dibahagikan mengikut 26 tahun berkenaan, setiap tahun negara kehilangan sekitar Rm173.08 bilion. Bayangkan, dengan harga hartanah yang melonjak sehingga Rm433.430 pada suku pertama tahun 2022, jumlah Rm173.08 bilion itu sebenarnya boleh digunakan oleh kerajaan untuk membina 399.423 buah rumah dalam masa setahun kepada mereka yang kurang berkemampuan. Itu belum dibandingkan dengan harga hartanah terdahulu yang jauh lebih murah daripada suku tahun 2022. Pastinya banyak rumah dapat dibina bagi menampung keperluan rakyat. Bahkan bukan itu sahaja, dalam aspek pendidikan juga tidak terkecuali. Seperti rakyat sedia maklum, sebanyak Rm55.2 bilion telah diperuntukkan kerajaan kepada Kementerian Pelajaran Malaysia KPM pada 2023. Jika didarabkan dengan anggaran 80 tahun ke atas, jumlah Rm55.2 bilion mampu mencapai kadar sekitar Rm4.5 triliun. Apakah maknanya? Kerugian Rm4.5 triliun itu hakikatnya bersamaan dengan kehilangan peruntukan pendidikan tersebut bagi jumlah 80 tahun ke atas. Tanpa memedihkan, ketirisan berkenaan berlaku dalam tempo yang cukup singkat, yaitu dalam masa 26 tahun. Bayangkan jika kehilangan itu tidak berlaku, adakah kita akan dapat melihat golongan pelajar di negara ini mengikat perut mereka demi menuntut ilmu? Mungkinkah terdapat sebarang di jalanan atau golongan berpendapatan rendah B40 yang terpaksa menyewa rumah kerana harga hartanah yang mencanak naik? Bara rasuah dan penyelewengan bukan lagi satu perkara yang ringan. Semua pihak perlu bersatu padu menentang dan membasminya, bermula daripada sekecil-kecilnya kesalahan. Datuk Seri Anwar Ibrahim mengarahkan 4 agensi mencari pihak bertanggung jawab menyebabkan negara menanggung kerugian dianggar Rm4.5 triliun tempoh 26 tahun disebabkan rasuah dan ketirisan. Perdana Menteri menegaskan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM, Lembaga Hasil Dalam Negeri LHDN, Bank Negara Malaysia BNM dan Polis Diraja Malaysia PDRM diarahkan melakukan apa sahaja tindakan mengikut undang-undang dalam isu. Beliau menjelaskan arahan itu tidak merujuk kepada pihak tertentu, sebaliknya meminta pihak berkuasa memastikan sesiapa sahaja yang didapati melakukan kesalahan dihadapkan ke muka pengadilan. Sehubungan itu, beliau menggesa semua pihak tanpa mengira perbezaan pegangan politik, kaum dan agama untuk bersama-sama menyokong tindakan kerajaan menghukum pihak yang melakukan rasuah. Saya dah beri arahan kepada SPRM, LHDN, BNM serta Jabatan Siasatan Jenayah PDRM untuk mengambil apa sahaja langkah mengikut jalur perundangan untuk bertindak. Ada orang tanya mengapa saya suarakan perkara ini. Saya suarakan supaya orang sedar. Kadang-kadang kita suarakan lawan rasuah pun ada orang takut. Kita kena suarakan, tetapi saya tidak boleh berikan petunjuk satu persatu, melainkan arahan umum kerana ada orang yang diketahui rasuah berbilion dan puluhan tahun tapi selamat. Tiada sesiapa berani sentuh. Apa arti negara? Kekuatan undang kalau kita minta polis LHDN ambil tindakan pada di bawah-bawah tapi yang di atas terlepas. Kumpulan harta itu puluh-puluh bilion ringgit. Itu sebabnya saya bagi arahan umum dan saya harap rakyat tak kira parti, tak kira kaum bagi sokongan terhadap tindakan ini. Katanya pada program Aidilfitri Malaysia Madani, anjuran Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan Jawi di Dataran Merdeka di sini hari ini. Jumaat lalu, media melaporkan Malaysia berdepan dengan jumlah kerugian sebanyak
4,5 triliun dalam tempo 26 tahun disebabkan rasuah dan ketirisan. Menurut EMIR Research, badan pemikir berpangkalan di Kuala Lumpur, anggaran kerugian yang dihadapi negara bermula dari krisis keuangan Asia pada 1997 sehingga tahun ini adalah secara konservatif dalam jumlahnya berkemungkinan lebih besar. Presiden dan Ketua Pegawai Eksekutif EMIR Research, Datuk Dr. Rais Husin Muhammad Arif berkata, jumlah angka kerugian keuangan boleh menjadi jauh lebih tinggi disebabkan kesan pengganda pelaburan yang merujuk kepada impak stimulatif pelaburan awam dan swasta. Mengulas lanjut, Anwar menjelaskan jumlah kerugian sebenar yang dialami negara akibat ketirisan dan rasuah belum dapat dipastikan, namun beliau percaya nilainya sekitar puluhan bilion ringgit. Antara faktor itu, beliau mengambil keputusan menjadikan usaha memerangi rasuah sebagai dasar yang amat serius di bawah pentadbiran Kerajaan Perpaduan, meskipun mendatangan golongan kaya dan korup. Walaupun mendapat serangan atau percobaan kelompok-kelompok terutama yang kaya dan korup, memiliki harta berbilion-bilion di dalam dan luar negara yang menyoroknya, itu mereka nampaknya kumpul kekuatan untuk lawan saya. Tetapi saya telah ambil satu keputusan dan tekad bahwa masalah Malaysia ini mesti diselamatkan daripada penyakau-penyakau ini, dan ini memerlukan tekad yang jelas dan tegas, katanya. Perdana Menteri mengulangi jaminannya bahwa tindakan kerajaan memerangi rasuah bukan atas faktor perbezaan kaum dan agama, sebaliknya menjurus pada isu akhlak dan nilai yang merosakkan negara. Walaupun dipermainkan, saya faham masalah ini dan kita mahu rakyat faham, serta bersama menyerang dan menghentikan amalan rasuah dan ketirisan, katanya. Gambar pertemuan Datuk Seri Anwar Ibrahim dengan bekas ahli Parlimen Bacok, Nik Muhammad Abdul Aziz ketika lawatan Perdana Menteri ke Kelantan semalam mencetuskan tanda tanya. Pertemuan itu yang dikatakan diadakan di Hotel Perdana turut dihadiri abang kepada Nik Muhammad Abdul, yaitu Nik Omar dan Datuk Seri Dr. Wan Aziza Wan Ismail. Gambar pertemuan mula tersebar sejak malam tadi selepas dimuat naik 2 keping gambar oleh pendakwa bebas Wan Jiwan Husin yang turut hadir pada perjumpaan itu. Umum mengetahui hubungan Nik Abdul dan Nik Omar yang tidak sehaluan dalam berpolitik apabila memilih jalan dan haluan parti yang saling bertentangan. Pada pilihan raya umum ke-15, PRU 15 PAS menggugurkan Nik Abdul sebagai calon parti itu dan kursi yang ditandinginya sebelum ini diberikan kepada Muhammad Syahir C. Sulaiman. Nik Omar membuat kemunculan di pentas politik dengan bersama Pakatan Harapan PH dan bertanding di kursi Parlimen Pasir Salak. Susulan pertemuan itu, ramai yang membuat spekulasi termasuk Nik Abdul mahu bersama PH susulan namanya digugurkan pada PRU 15. Terdahulu Wan Ji memuat naik 2 keping gambar sambil berkata insya Allah legasi Tok Guru Nik Abdul Aziz sentiasa di hati Perdana Menteri Malaysia. Menurut lain pula, Wan Ji memaklumkan walaupun ada pihak berusaha mau mematikan legasi Tok Guru Nik Abdul Aziz, pasti akan ada pihak berusaha angkat legasi itu. Ramai wartawan hubungi, tetapi saya ada beberapa urusan yang perlu diselesaikan. Petang ini ada berjumpa dengan seorang ulama hadis hebat pula, katanya menerusi Facebook.